Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, selamat Hari Merdeka 31 bulan 8 2020. Kita sudah menyambut 63 tahun Malaysia kita merdeka. So hari ni public holiday, so saya baru balik daripada kampung halaman. So sedikit recap ataupun update untuk mapping minggu lepas. Mapping minggu lepas, kita menjangkakan potensi re-entry di weekly untuk pair EuroCAD setelah berlakunya bacaan candle momentum buy di sini. Candle momentum buy, and then diikuti dengan candle berikutnya di mana 2 minggu lepas actually, this particular candle close tutup reject MA5 M10 low, and then last week punya candle pun kalau kita lihat masih lagi reject malu lah MA5 MA10 low. So kita menjangkakan akan berlakunya potensi re-entry buy di weekly, dan kalau kita lihat re-entry buy di weekly sedang aktif. Sama ada dia berjaya untuk naik di MA5 M10 high ni kita masih tak tahu, tapi jangkaannya dia akan mencari MA5 M10 high lah di weekly. So di sini adalah antara zone-zone yang kita boleh monitor, ataupun kalau tuan-tuan sudah masuk, alhamdulillah. Kalau belum masuk, kemungkinan besar kita akan tengok apakah kemungkinan ataupun setup-setup yang muncul di lower time frame. So kita pergi ke daily. Kalau kita lihat di daily, tuan-tuan, di daily actually kat sini kalau kita lihat candle semalam ataupun Jumaat, minta maaf, candle pada hari Jumaat, this one, dia close and reject MA5 MA10 high. Kalau kita tengok dengan jarum saja. So kat sini kita boleh melihat sama ada di sini ada potensi untuk kita mencari peluang-peluang sell terlebih dahulu sebelum kita mencari re-entry buy di weekly. Re-entry buy di weekly di zone-zone sini, saya tandakan balik semula. So di zone kuning ni adalah potensi re-entry buy di waktu kita katakan di weekly, tetapi kita melihat di sini masih belum ada sebarang momentum. Masih belum ada sebarang momentum sell di mana candle close melepasi low BB. So dalam masa yang sama, price naik semula dan mencari MA5 MA10 high. Kalau kita tengok last candle hari Jumaat lepas, candle close and reject MA5 MA10 high. So kat sini kita ada potensi re-entry sell di daily. Potensi re-entry sell di daily. Tetapi perlu ingat, tuan-tuan perlu ingat, kalau kita lihat di sini, kita melihat sebatang candle daily ni, tuan-tuan. Kalau kita besarkan, kita melihat candle ini actually sudah pun berjaya makan CB1 ni. Kalau kita tengok di sini, CB1-nya berada di sini. CB1-nya berada di sini. So, kita lihat di daily ada sebatang candle berjaya break CB1 dekat sini, kita boleh panggil sebagai EL7. EL7. Tak apa, nanti kita akan discuss lebih further benda tu di kita pakai naked chart lah nanti supaya kita lebih faham. Tapi saya perlu emphasize sini ada re-entry sell di daily. Di daily. Kita makin semula. This one is and then kita pergi ke H4. Kecil kan? Kalau kita tengok di H4, perjalanannya bermula. Kalau kita lihat, di sini price sudah pun berjaya turun, membuat bacaan momentum sell, and then price naik, membuat arah kukuh buy, tapi dalam masa yang sama, arah kukuh buy ni tidak berjaya membuat bacaan momentum buy. Bila price tidak berjaya membuat bacaan momentum buy, market pusing balik, and then wujudnya sebatang candle engulfing sell di sini, and then price turun semula, membuat bacaan arah kukuh sell. So technically arah kukuh buy ini telah pun dimatikan oleh arah kukuh di sini. Kita tengok di sini ada satu arah kukuh, dua arah kukuh, tiga arah kukuh, and then price naik membuat bacaan re-entry sell, di mana price naik reject MA5, MA10 dan juga mid BB
and then price terjun membuat bacaan momentum sell di mana price close dan melepasi low BB. Ini ialah bacaan momentum sell. Tetapi dalam masa yang sama, kita lihat MA5 low sudah pun terkeluar daripada low BB. Dan tuan-tuan perhatikan keadaan BB dalam keadaan mendatar. Dalam keadaan mendatar. So kita tahu bila mana keadaan BB mendatar menandakan bahawasanya akan berlakunya satu perubahan ataupun satu letusan harga sama ada ke atas ataupun ke bawah. So kita tak tahu. Okey, di sini sudah ada pun setup buy which is extreme buy di mana candle close melepasi low BB, MA5 terkeluar, ada reverse candle, ada retest candle dan TP wajibnya sudah pun kita ada. Tapi dalam masa yang sama price terus naik membuat bacaan arah kukuh buy. Membuat arah kukuh buy. Dan dalam masa yang sama kalau tuan perhatikan di sini juga CB1 DH4 telah pun dipecahkan. This one. This one. So dekat sini adalah CB1H4 dan di daily pun CB1-nya telah dipecahkan. So sudah ada bibit-bibit ataupun tanda-tanda yang mengatakan price akan bersedia untuk menukar harga ya. Kerana apa? Kerana kita mencari potensi re-entry buy di weekly. So kita melihat setup-setup yang berlaku di daily dan juga di H4. Di daily masih belum ada sebarang momentum sell, tetapi sekarang price sudah berada di MA5 M10 high, which is di sini ada zone-zone untuk re-entry sell. Tetapi di H4 sudah ada extreme buy, sudah ada TP wajib dalam masa yang sama membuat arah kukuh buy dan CB1-nya telah pun berjaya dipecahkan. So kita menunggu apa sekarang? Kita hanya menunggu bacaan momentum buy. Sekiranya berlaku bacaan momentum buy dan price berjaya break this particular level, insya-Allah akan re-entry buy di weekly, insya-Allah akan berjalan ya, akan berjalan. So jika tuan-tuan ada melakukan entry, alhamdulillah zone-zone entry-nya sepatutnya berada di antara mid BB dan juga low BB H4. Kalau tuan-tuan sudah ada entry, alhamdulillah, maybe tuan-tuan boleh move you punya SL ataupun stop loss untuk break even ataupun berada keadaan sedikit profit. Kerana apa? Kerana kita masih melihat ataupun kita menunggu bacaan momentum buy untuk membelitkan re-entry buy di weekly. Di weekly. Ini kalau kita menggunakan bacaan BBMA dengan menggunakan bacaan BBMA, cuba kita lihat kalau penggunaan base dengan penggunaan kita menggunakan naked chart. Naked chart. So kita tahu di weekly mengatakan bahawasanya di sini ialah antara zone-zone re-entry buy jika kita menggunakan BBMA. So kita move di daily. Kita move di daily. Di daily kalau tuan-tuan perhatikan di sini sudah berlakunya CB1 break ya, CB1 break. CB1 break kita melihat di sini sebatang candle yang mampu memecahkan CB1. Ini adalah area CB1. Saya tandalah biar tuan-tuan nampak sedikit ya. CB1. CB1 ialah di sini. So kita melihat bahawasanya di sini CB1 di daily telah pun berjaya dipecahkan oleh sebatang candle. Sebatang candle ni. So kalau ikutkan di sini ialah setup entry level 7 ya, EL7 ataupun kita panggil entry level 7 dalam FMCBR lah. Dalam FMCBR. So di antara zone-zone untuk kita melakukan entry, saya menggunakan zone. So antara zone-zone untuk kita melakukan entry ialah di antara sini dan juga di sini. Kita ambil body actually ya. So ini adalah antara zone-zone untuk kita melakukan entry. Actually price dah turun pun. Price dah turun, mengambil entry dan naik. So bagi siapa yang ada pandai baca setup FMCBR, actually dia sudah ada entry.
So di daily kita ada entry level 7 untuk follow balik trend. Okay, untuk follow balik trend kerana apa? Kerana di daily juga CB1 nya telah pun berjaya dipecahkan. Okay, CB1 telah pun berjaya dipecahkan di sini. Okay, kalau kita melihatkan di daily, kita sudah boleh tarik Fibo actually kerana CB1 dah pecah. So antara target-target TP-nya adalah seperti 161 ataupun 261 ataupun tuan-tuan boleh melihat sekiranya setiap TP level ni pecah, insyaAllah dia akan menjadi 423 lah tuan-tuan ya. 423. Okey. Ini ceritanya di daily. Ini cerita di daily. So kita move to H4. Kenapa saya suka tengok H4? Sebab bila kita melihat re-entry buy di weekly, kita akan mencari entry terbaik di H4. Okey. Kita buka H4 tuan-tuan ya. Kita buka H4. Okey. Di sini ialah perjalanan di H4. Okay, so kita melihat di sini kita melakukan satu penarikan trendline. Okay, kita melihat sama adakah perjalanan ini ialah perjalanan jauh ataupun setakat retracement ataupun pullback. Okay, kita melihat perjalanan, tetapi kita mencari perjalanan jauh untuk mengaktifkan re-entry buy di weekly. So kita mengharapkan perjalanan jauh ialah tuan-tuan ya. Okay. So kita buat satu penarikan trendline terlebih dahulu. Okay, di sini. Okay. So saya besarkan semula. Okay. Okay, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat, berdasarkan mapping saya pada minggu lepas, saya ada mengatakan di antara zon-zon untuk kita mencari entry ialah bila mana kita melihat di daily sudah berlakunya dominant break di sini. Okay, dominant break di sini. So kita boleh tarik. Okay, so kita mencari entry terbaik kita ialah di sekitar ini ya, di sekitar 161 kerana apa yang kita target, this one is on normal pullback. Normal pullback which is sama ada di zone 161 ataupun maksimum 261. Tetapi kelihatan bahawasanya price reject zone 161. Okay, price reject zone 161. Kalau kita kecilkan time frame, kita lihat okay, di sini ialah pergerakan di H4. Okay, pergerakan di H4. And then kalau tuan-tuan ingat juga, saya mengatakan bahawasanya saya akan mencari entry di zone-zone ini. Okay, di zone-zone ini. Kerana apa? Di sini ialah antara zone-zone yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai demand zone. Okay, di sini adalah antara zone-zone demand zone yang menjadi pemerhatian. Okay, di sini. Okay, kerana apa? Di sini kita melihat ada satu bacaan candle bull engulfing, walaupun dia tak makan habis tetapi masih lagi kita panggil sebagai engulfing kerana dia telan this particular bearish candle. Okay, so kalau tuan-tuan ada order di sini, pending order by limit di sini, alhamdulillah entry tuan sudah pun kena, and then sekarang price sudah pun melakukan kenaikan. Okay, di sini ya tuan-tuan perasan, di sini saya minggu lepas saya ada mengatakan bahawa saya akan melihat action reaksi price pada zone ini, which is zone demand zone lah. So saya tandakan this one adalah demand zone yang menjadi pemerhatian, dan alhamdulillah price reject and terus naik, melakukan kenaikan di sini antara demand zone. Dan actually saya ada entry di sini, saya ada juga entry di sini, dan entry saya masih lagi berjalan, dan saya sudah set BE lah tuan-tuan, dan saya melihat saya set BE kerana saya menyangkakan price akan naik lagi. Saya jangkakan saja, saya tidak tahu sama ada price boleh naik ataupun tidak. Okay. And then dalam masa yang sama di H4, kalau tuan-tuan perhatikan, di H4 juga CB1 nya telah pun berjaya dipecahkan di sini. Okay, ini adalah zone CB1 yang telah pun berjaya dipecahkan. Okay, di sini ya tuan-tuan. Okay, di situ. Okay, ini adalah zone CB1 yang berjaya dipecahkan, dan dalam masa yang sama kalau tuan-tuan perhatikan dalam BBFA, di sini ialah bacaan arah kukuh buy. Okay, di sini adalah bacaan arah kukuh buy. Di sini candle bull ni ialah arah kukuh buy. Candle bull ini pun arah kukuh buy, bila mana candle berjaya close and reject, berjaya close melepasi MA5, MA10 high dan juga MACD. Dan kalau tuan-tuan perhatikan di sini, bila price turun balik retest, ini adalah setup re-entry buy. Okay, ini adalah setup re-entry buy. Okay, tetapi sejauh mana price ini mampu pergi, dia perlu melakukan bacaan momentum buy.
Okay, kalau tuan-tuan tengok semula BBMA, yes. Di sini ialah re-entry buy. Setup re-entry buy. Tetapi selagi mana tiada sebarang bacaan momentum, selagi itu price tidak berjaya boleh naik. Kenapa? Bacaan momentum ialah menandakan bahawa signal kekuatan market untuk terus naik masih ada. So, selagi tiada sebarang bacaan momentum, selagi itu tiada kekuatan market untuk meneruskan perjalanan. So, kita tunggu apa? Kita tunggu bacaan momentum buy. Okay, kita tunggu bacaan momentum buy. Okay, clear ya? Okay, clear. So, CB1 telah berjaya dipecahkan. So, daripada sini kita boleh melakukan satu penarikan Fibonacci menggunakan setup FMCBR. So, kita menjangkakan price akan mencari this particular zone. Okay, kita menjangkakan price akan mencari zon-zon ini. 1 dan zon 2. Dan kalau break each particular level, of course lah ultimate-nya 4, 2, 3 complete cycle buy. Okay. Apa kepentingan di zon 161? Kalau tuan-tuan perhatikan di zon 161 ni ialah merupakan zon lower high yang terakhir yang perlu dipecahkan untuk dia break this particular structure. Okay. So kalau tuan-tuan ingat, saya ada pernah menceritakan tentang penggunaan, saya menandakan ya, tentang penggunaan structure, market structure. So market structure sebenarnya bergerak seperti ini dalam siri kenaikan ataupun siri penurunan dengan membuatkan high dan low yang baru. Okay, ni low yang high yang baru, high low. This one is lower low. This one is lower high. Okay, this one is lower low. This one is lower high, tuan-tuan, lower high. This one is lower low. Okay, so untuk price, actually dalam setup FMCBR kita sudah ada price sudah break CB1, iaitu signal pertukaran trend daripada downtrend to uptrend. And then dalam BBMA juga kita ada candle arah kukuh buy yang juga menandakan candle signal pertukaran arah daripada downtrend to uptrend. Tetapi untuk price terus naik perlu ada bacaan momentum buy di sini. Dan dalam masa yang sama momentum buy itu perlu break this particular level. Kerana apa? Ini ialah level lower high yang perlu dipecahkan. Dan dalam masa yang sama, berdasarkan penarikan trend line, dia perlu break this particular trend line untuk mengatakan yes, confirm price akan naik. Price akan naik. So kita tunggu apa tuan-tuan? Kita tunggu price untuk naik, pecah this particular trend line and pecah this particular resistance, which is 161. Kalau dia pecah, yes, kita boleh menarik nafas lega. InsyaAllah jangkaannya price akan naik mencari 261. Kalau pecah 161, insyaAllah mencari 261. Okay, mencari 261. Okay, itu ceritanya. So, penggunaan market structure, trend line, setup BBMA dan juga FMCBR penting dalam kita menentukan sama ada adakah setup ataupun signal itu valid ataupun tidak valid. Kita boleh menggunakan. Sebab apa? Di sini kita nak market structure. Based on market structure, kalau tuan lukis, kita tengok siri kenaikan, siri penurunan. Okay, di sini price turun, tidak berjaya break lower low, and then price naik semula membuat lower high, and then price turun membuat lower low, price naik membuat lower high, and then price turun membuat lower low, price naik membuat lower high. Dan begitulah keadaan market selagi mana structure tidak dipecahkan. Selagi mana structure tidak dipecahkan, market akan sentiasa membuat lower high dan lower low yang baru. Okay, lower high dan lower low yang baru. Kalau kita lihat di sini, market sudah pun membuat lower high yang baru. Adakah lower high ini akan berjaya memecahkan lower high di sini? Itu yang kita tunggu. Sekiranya berlakunya perkara seperti ini, di mana price berjaya break dan bacaan momentum buy, dalam yang masa yang sama dia break this particular resistance di zone 161, insyaAllah perjalanan jauh. Ya tuan-tuan, insyaAllah perjalanan jauh. So bagi siapa-siapa yang sudah pun melakukan entry, mungkin tuan-tuan boleh set TP tuan-tuan di zone 161, bergantung kepada kekuatan market untuk naik. Sekiranya ada bacaan momentum, yes, kita boleh hold. Sekiranya tiada,
tuan-tuan boleh move your stop loss ataupun adjust to BE ataupun boleh STP, terpulang kepada tuan-tuan. Okay, cumanya bagi saya sudah ada entry, tapi saya sekarang ni saya hanya letak BE dululah kerana saya nak monitor sama ada berjaya ataupun tidak momentum buy berlaku di H4 dalam masa yang sama. Dia break this particular trend line and they break this particular resistance. The break zone 161, insya-Allah price mencari 261. Okey, untuk mengaktifkan bacaan re-entry buy di weekly based on setup BPMA. Okey, tuan-tuan, clear? Clear. So, itu sekian saja update saya untuk pair EuroCAD. Semoga input-input yang saya berikan dapat membantu dalam trading tuan-tuan. Okey. So, perlu diingatkan bahawasanya update ni ataupun mapping ini ialah jangkaan perjalanan market saja, ya. So, untuk tuan-tuan mencari signal setup, perlulah ada confirmation, perlulah menunggu setup-setup ataupun signal-signal siap terlebih dahulu sebelum melakukan entry. Okey, sekian dulu daripada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.